Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam slot Nabi pesan apa. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan berkongsi sedikit hadis tentang bagaimana apabila kita mengutamakan akhirat, dunia akan menyusul dengan penuh keberkatan. Jadi hadisnya berbunyi daripada riwayat Ibn Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrah." Barang siapa yang dunia ini menjadi prioriti dia, menjadi perkara yang tumpuan dia yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memecah belahkan, mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah SWT akan menjadikan dia sentiasa melihat kefakiran di hadapan mata dia. Segala benda rasa sentiasa tidak cukup, serba tidak kena. Dia takut kemiskinan, dia takut kekalahan, kegagalan dan berbagai perkara yang lain. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia tidak akan dapat kepada dia pun kecuali bahagian yang Allah SWT sudah tetapkan kepadanya. Tapi Rasulullah SAW memberi contoh yang kedua. Wa man kanatil akhiratu niyatah. Barang siapa yang akhirat itu adalah niatnya, jama'allahu lahu amrah. Allah SWT akan menghimpunkan, menyusunkan, mengemas balik segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah SWT akan menjadikan kecukupan, kekayaan dan rasa puas pada hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk, dalam keadaan tidak menyusahkan dia, tidak membahayakan dia dan tidak menguasai dia, tidak membuatkan dia tertekan dan tidak merosakkan jiwanya sehingga dia menjadi tamak dan sebagainya. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini suatu pesanan yang sangat mendalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu dia meletakkan dunia itu melebihi akhirat dan melebihi segala perkara lain, apa-apa daripada dunia, kekayaan, kemasyhuran, kuasa dan sebagainya, maka perkara itu akan membawa pelbagai tekanan dan kesusahan kepada diri dia dan Allah SWT tidak akan memberkati urusannya. Tetapi apabila seseorang itu dia menjadikan akhirat itu tujuan dia yang pertama, yang paling awal, melebihi segala perkara yang lain, maka Allah SWT akan membantu dia dan mempermudahkan urusan dia. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, perkara ini sebenarnya satu pesanan yang sangat mendalam. Dia buat kita muhasabah diri kita secara jujur. Kita sebenarnya dalam hidup kita ni, kita dari golongan yang mana? Ada dua golongan. Ada golongan yang pertama, mereka ini menjadikan ikhlas, niat kerana Allah SWT, kerana akhirat itu nombor satu. Segala perkara yang lain adalah demi niat mereka yang pertama itu. Sebagai contoh, Nabi Yusuf AS, baginda menerima jawatan sebagai menteri. Jawatan yang sangat besar, kuasa yang sangat berpengaruh, tetapi bukan kerana dunia. Baginda faham yang itulah jawatan itu adalah demi redha Allah SWT untuk mengubah Mesir yang penuh korupsi menjadi lebih baik dan untuk berdakwah kepada manusia di Mesir dan menyelamatkan ramai orang di dalam kesusahan di Mesir. Dan begitu juga jika seseorang itu dia menjadikan akhirat itu sebagai tujuan dia mengejar kekayaan misalnya adalah untuk tujuan akhirat itu. Dia ingin membantu orang, dia ingin membantu ibu bapa dia ingin memberikan orang lain, anak-anaknya pendidikan yang terbaik supaya menjadi manusia yang bertakwa. Dia ingin membantu kerja-kerja kebaikan, dakwah menyeru manusia kepada Allah SWT. Maka itu semua adalah orang yang menjadikan akhirat itu tujuan dia. Tapi berhati-hati, jika kita melakukan kebaikan sekalipun tetapi dunia itu melebihi akhirat di dalam jiwa kita, kita meletakkan dunia itu nombor satu walaupun kita nak akhirat juga, maka ketika itu kita tidak dapatlah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ini. Kita rasa kita mahukan akhirat, tetapi rupanya di sebalik itu nafsu kita pada dunia itu lebih besar. Kita kata aku nak berdakwah tapi sebenarnya aku ingin kemasyhuran, aku ingin harta, aku ingin pelbagai perkara lain yang sebenarnya seperti disebut dalam surah Al-Kahfi, zinatul hayati dunia, benda-benda yang indah dalam kehidupan dunia. Jadi Allah SWT pun tidak memberkati kerja-kerja kebaikan kita dan urusan kita jadi berterabur dan kita serba tidak kena.
Jadi insya-Allah itu satu renungan yang perlu kita muhasabah dalam tempoh masa yang panjang dan bersifat jujur kepada diri kita sendiri. Benarkah kita menjadikan akhirat itu nombor satu? Jadi sekian saja daripada saya. Kita berjumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Nabi pesan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmat.